Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Pagi kita di Forever sentiasa pagi, betul tak? Okay, alhamdulillah ini saya insya-Allah akan berkongsi dengan anda sehabis baiklah insya-Allah pengalaman saya dengan Forever Living, pengalaman dalam kata setiap orang ada storytelling sendiri, betul tak? Dan alhamdulillah saya bersama dengan Cik Su ini, sidang Cik Su insya-Allah akan share kepada anda sebab tajuk kita pun adalah ubah. Ubah ni banyak jenis, betul tak? Tadi sama-sama kita ambil untuk melanjutkan kita punya kelas hari ini, untuk memberkati kita punya majlis hari ini, kelas Zoom hari ini. Sama-sama kita buka dengan umum kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa ba'da alhamdulillah. Jadi dari saya ni rasa macam sedikit gemuruh jugaklah. Sebab apa? Sebab kita bila kita bercakap ni, kita bukanlah orang yang terbaik ataupun orang yang terpilih, orang yang hebat sebenarnya. Kita adalah sama, cuma saya mengharapkan apa yang saya cakap hari ini, apa yang Cik Ju sampaikan hari ini, ada di antara anda dapat boleh ambil iktibar atau manfaat, atau anda bangkit semangat balik. Sebab setiap orang ada dia punya kesusahan, kata dalam hidup ke, dalam bisnes ke. Jadi saya pun sama. Jadi hari ini mungkin dalam kita sekarang dah ada 22 orang yang join Zoom kita hari ini. Boleh panggil lagi kawan-kawan kita join Zoom. Sebab kalau kita tak panggil rugilah. Tapi kalau dah panggil dia tak masuk, terpulanglah kan. Jadi insya-Allah siapa yang belum kenal saya diberi nama Nur Hidayah Syahidah binti Cik atau dipanggil CBMC Dalah, biasa nama Forever Living. Hari ini saya nak share sikit lah. Saya ni siapa sebelum ni kan. Siapa saya sebelum ni kan, mesti ada yang tak belum kenal lagi. Saya share screen sekejap. Okay. Sekejap Okay. Saya biasa panggil Syida lah. Saya duduk di Terengganu. Saya cakap pun kalau orang dengar macam gagap-gagap, betul tak? Sebab bagi kita dalam Forever ni sangat hebat. Sebab apa? Sebab di Forever tidak menentukan anda siapa, anda boleh berjaya insya-Allah. Jadi hari ini saya kata tajuk kita adalah ubah dari sudut benda, sudut diri kita sendiri dulu. Sebab apa saja yang kita buat, kita mesti melalui diri kita sendiri. Jadi saya dulu adalah saya share gambar pada anda. Okay. Kalau anda tengok anda tengok gambar yang saya share ni, apa yang anda faham? Boleh type dekat chat room. Apa yang anda nampak? Apa yang anda boleh komen lah. Komen di fikiran anda. Apa yang anda nampak dalam gambar ni? Sebab setiap orang sakit. Okay. Terima kasih si Fushon. Lagi-lagi? Yang lain boleh respon? Yang lain boleh respon apa dia? Dora pun kata sakit. Lagi selain sakit apa? Dalam hospital. Terima kasih Don Abon, si Fushon, Wolian Kim. Sebab apa? Sebab orang kata komen kita punya, orang kata bila kita minta komen, dia komen bagus. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya dalam ni bila kita nampak berbagai-bagai kita fikir macam-macam, betul tak? Jadi betul lah yang anda jawab, dalam hospital, sakit, ternak, terlantar. Betul lah. Inilah saya nak menggambarkan, inilah saya masa dulu. Saya dulu adalah seorang pesakit. Pesakit, dan saya ni sakit saya bukannya kata sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Saya sakit sangat lama daripada budak sampai ke saya dewasa. Dan sampai ke saya kahwin pun saya masih sakit lagi. Jadi kalau anda di luar sana sedang sebab sekarang kita business Forever Living, jadi kita bila business Forever Living kita rasa macam mampukah aku buat? Bolehkah aku buat? Betul tak? Aku ni tak pandai cakap, aku ni banyaklah kita tahulah kita macam mana, betul tak? Aku ni malu, aku ni takut, banyak benda. Kita macam kita sendiri fikir. Apa yang kita rasa kita tahulah, betul tak? Dia sendiri yang tahu. Jadi sebenarnya saya dulu masa saya sakit, saya pun tak terfikir yang saya akan jadi macam sekarang. Saya tak pernah terfikir apa yang berlaku pada sekarang. Sebab tu sebenarnya saya nak share pada anda, waktu yang lampau adalah waktu yang sangat singkat. Sebenarnya waktu yang singkat sebab bila kita dah sihat, bila kita pilih jalan yang betul,
dia akan kita akan rasa oh rupanya aku sakit walaupun belah tahun, berpuluh tahun. Sekejap je lah waktu tu sebenarnya berlalu, betul tak? Waktu yang panjang adalah waktu yang akan datang, yang kita akan tepuhi lagi. Jadi bagi anda yang ada masalah, contohnya ada rasa down, ada rasa tidak yakin diri, anda fikir saja benda yang aku lalui sekali sekejap saja. Jadi saya pun sama, tapi bukanlah waktu yang pendek. Saya sakit, bila tersebut sakit, bila gambar ni, satu, kita sakit, kita menyusahkan diri kita. Dan yang paling kita sedih adalah kita menyusahkan orang lain juga. Betul tak? Kita susahkan orang lain, susahkan keluarga kita, susahkan sahabat kita. Betul tak? Susahkan hospital tu memang tu kali, tapi pun dia pun sama juga. Betul tak? Jadi saya dulu macam itulah. Dan saya memang sentiasa ulang-ulang ke hospital. Ulang-ulang ke hospital sebab apa? Rumah saya yang pertama, rumah saya lah, yang kedua adalah hospital. Jadi sentiasa kena repeat di hospital balik, dan mak saya pun sakit masa tu. Jadi kita tidak ada keseronokan dalam hidup. Jadi saya tak, sebab tu lah dulu orang panggil saya bisu, tak bercakap. Saya boleh bercakap, tapi saya tidak ada kekuatan untuk bercakap. Senyum pun payah dulu. Siapa hari ni dia tengok, dia jumpa orang, dia tengok orang tu masam di muka. Sedih je. Sebenarnya kita jangan charge ataupun kita jangan tuduh seseorang ni dia sombong atau apa saja, sebab apa kadang-kadang orang yang macam ni dia ada masalah tersendiri. Macam kita lah, betul tak? Betul ke tak sahabat? Boleh komen betul ke betul saya cakap ni? Jadi hari ni sama juga macam saya, tapi alhamdulillah lah bila saya bekerja, bila sakit, bila kita bekerja kita terpaksa berhenti kerja. Betul tak? Berhenti kerja lah. Sebab hari ni kalau kita kerja, dia ada tempoh dalam 7 hari. Dan kalau saya sakit hari ni, saya terpaksa cuti 2-3 hari. Jadi benda tu tidak, orang kata sebagai pekerja, kalau memang kita tak boleh bagi sepenuhnya. Menyebabkan kita terpaksa berhentilah. Dan saya pernahlah dibuang kerja juga. Banyak tempatlah saya kerja sebab saya ni saya tak boleh duduk diam juga. Tapi last kali bila sakit saya kronik, saya buka kelas kat rumah. Saya mengajar Quran kat rumah. Allah bagi ilham lah. Tapi masa tu saya memang down betul-betul down. Sebab apa? Masa saya lahirkan baby yang kedua, ibu saya meninggal. Ibu meninggal, jadi saya sangat down. 3 bulan saya memang tak boleh jumpa orang. Saya memang down gila. Tapi alhamdulillah, siapa kita nak menentukan takdir kita, betul tak? Hari ni kita kena yakin sesuatu yang baik tu pasti berlaku. Tapi janganlah kita rasa kejayaan hari ni senang-senang dapat. Hari ni kalau saya cerita, kalau awak tanya saya macam mana boleh berjaya, saya kata macam biasa je, saya tengok orang tu buat, saya buat, saya pun berjaya. Anda rasa macam seronok tak cerita saya? Rasa nak macam boleh ikut tak? Mungkin anda tak seronok, betul tak? Tapi hari ni bila kita jumpa dengan A, kita jumpa dengan B, semua cerita mereka berbeza-beza. Tapi kita di Forever, kita ada satu matlamat yang sama, iaitu kita nak sama-sama berjaya dan semua insentif dalam Forever Living. Hari ni saya boleh cakap lah, kalau saya kata saya bisu dulu, mesti orang tak percaya, betul tak? Tapi itu hakikatnya. Masa saya sakit itu, saya masalah dipanggil rektum, usus tahap 4. Dipanggil tahap ni, menurutnya hospital letak lah. Sebab kita makin teruk, makin tahap makin tinggi. Betul tak? Tapi sebenarnya, kalau saya tanya dalam ni, siapa boleh bagi tahu saya? Tahap 1, tahap 4, siapa yang mati dulu? Macam cerita Piramli, betul tak? Dua ke Minah mati dulu? Siapa yang mati dulu rasanya? Boleh komen sikit? Saya tahap 1 ke tahap 4 mati dulu? Siapa boleh jawab? Soalan ni, saya repeat balik apa yang doktor dulu tanya saya. Hari tu saya jumpa arwah, sekarang dah arwah. Kita doalah mudah-mudahan arwah Dr. Aizan ni ditempatkan bersama Allah Salih, insyaAllah. Jadi bila dia sebut tahap 4, tahap 1 siapa mati dulu tu, saya tak jawab. Sebab bila ni siapa jawab tahap 4? Si Fusion jawab. Maksudnya saya dululah. Tapi sebenarnya saya tak jawab sebab saya takut. Saya tak jawab. Lepas tu bila saya diam, doktor ni beritahu, dia kata sebenarnya dah tahap 1, tahap 2, tahap 3, tak ada tahap. Dalam kandungan, bila sampai masa mati, tetap mati. Betul tak? Tak nanti kita tahap kronik, tahap teruk. Mana kita akan sampai masa kita akan pergi. Itu kita tak boleh nafikan. Jadi bila doktor cakap macam tu, saya macam tersedar balik. Kita macam ingat baliklah. Sebab itulah hari ni kalau kita nak maju, nak berjaya, kita akan berjumpa, kita patutnya jumpa orang yang betul-betul. Betul, orang yang tepat, orang yang positif. Sebab saya dulu tak memang susah nak jumpa orang yang positif. Biasa orang jumpa saya, siangnya dia ni tak lama dah macam tu. Sebab dulu muka saya pun memang gelap. Memang gelap. Yalah, hitam satu muka sebab saya toksik banyak dalam badan, betul tak? Tapi supplement pun saya makan. Tapi hari ni, jadi tak jadi tu bukan kerja kita.
Bukan kerja kita. Kita kena yakin dan percaya mula-mula sekali. Sebab Allah dah bagi kita banyak benda datang dunia untuk kita jadikan ubat. Cuma kita kena yakin, betul tak? Dan alhamdulillah kita berjumpa dengan produk Forever Living. Jadi hari ni gambar yang anda tengok ni kita minta jauh, kita tak ambil. Sebab itulah hari ni kita nak bantu orang lain pula untuk jadi sihat macam kita. Betul tak? Tapi kalau hari ni dulu pun doktor pernah tanya saya, awak dah sihat, Syida, awak dah sihat, awak share dengan orang lain pula. Awak kena share dengan orang lain. Betul tak? Tapi saya kata, saya macam mana saya nak share? Saya orang sakit, siapa nak cari cakap saya? Muka saya ni macam ni, saya memang kita downkan diri kita. Kita rasa apa yang 7 benda yang saya akan share nanti yang berkaitan macam ni juga. Maksudnya saya kata saya nak share macam mana? Doktor tak apalah. Siapa rasa dia macam saya dulu? Betul, sakit tak boleh beli suplemen. Betul. Bila tak ada duit, belum sakit tak beli suplemen. Betul. Maksudnya masa kita sihat, kita kata awak dululah Tra. Betul tak? Kita rajin jumpa kawan macam tu. Cubalah aloe vera, kita buat demo semua kan. Dia tengok tak apalah, awak cuba dululah. Dah okey nanti saya cubalah. Tapi sebenarnya bila kita menyampaikan satu yang baik ni, kita kena betul niat kita dulu. Kita jangan fikir Allah belilah tak kira sakit macam ni. Jangan. Kita jangan tak hukum. Sebab apa? Sebenarnya sihat ini adalah rezeki. Sakit itu ujian, sihat itu rezeki. Dan penawar kita yang sebagai hamba yang kena cari. Betul-betul. Jadi hari ni siapa rasa dia ni bila macam saya ni, kita rasa macam tak ada semangat untuk share dengan orang. Betul tak? Jadi hari ni saya tanya doktor macam mana saya nak share. Betul tak? Doktor tak apalah. Cakap ABC semua orang beli. Saya belum tentu lagi. Saya mungkin ABC sampai Z pun belum tentu orang beli. Nampak? Kita punya pemikiran negatif. Kita tak ubah pemikiran kita. Pemikiran kita yang sakit tadi tu. Kita tak ubah. Sebab apa? Sebab kehidupan kita sebelum ni. Sebab tu tajuk saya hari ni ubah. Ubah melalui diri kita dahulu. Jadi doktor kata apa beza kita? Apa beza saya dengan awak Syida? Saya kata banyak sangat beza. Apa bezanya? Saya satu hidung, awak satu hidung. Saya 2 mata, awak 2 mata. Saya satu mulut, awak satu mulut. Jadi betul lah kan? Jadi bila saya doktor cakap macam sebenarnya beza kita adalah ilmu. Jadi ini apa yang saya cakap hari ini adalah saya ambil daripada sepanjang saya duduk dalam 9 tahun dengan Forever Living. Saya belajar, saya masuk kelas, saya nuntut ilmu, kadang-kadang kita masuk kelas saya tak tahu pun apa saya dengar. Kita catat kadang-kadang kita dengar tu, hari ni kita balik kita boleh dapat 20%. Kita share dulu. Sebab tu hari ni, kalau kita nak jadi orang yang pakar, kita kena apa yang kita dapat kita kena share. Apa yang kita dapat kita kena sampaikan. Sebab apa? Nabi pun bersabda, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau ayat. Sampaikan walau satu ayat. Sampaikan walau satu ayat. Bila kita walaupun kita tahu sikit, kita sampaikan sikit. Bukan ada nanti pakar baru tu nak sampaikan. Betul tak? Jadi hari ini alhamdulillah jadilah saya hari ini. Sebab apa? Saya sanggup ubah diri saya untuk jadi macam orang lain. Sebab bukan mudah nak ubah. Saya makan masa 1 tahun untuk jadi diri saya sekarang. Maksudnya saya belajar, jumpa orang macam-macam jenis kan. Dulu saya tak ada kawan. Jadi dengan Forever Living lah saya dapat ramai kawan. Sebab niat kita nak bantu kawan saya, bawa orang jumpa orang. Hari tu saya ingat setiap hari saya akan jumpa 10 orang. Kawan saya yang bawa. Seorang Kak ni dia minat pada bisnes ni, dia bawa saya jumpa. Saya share lah apa yang saya rasa, perasaan saya. Bukan semua orang terima, tapi kita kena berlapang dada. Apa yang kita sampaikan tu bukan semestinya orang ambil. Mesti jangan kita anggap aku sampai ni orang kena beli. Tak. Kita sampaikan sekadar kita menyampaikan apa yang baik, mudah-mudahan ada rezeki dia akan nak. Dia akan rasa seronok. Bila sampai rezeki, dia akan datang tepat pada masanya. Bukan ketika perlu. Bukan ketika kita nak. Tapi ketika Allah tahu, masa ni lah sesuai untuk awak. Jadi, alhamdulillah dalam keadaan saya tak pandai tu, saya belajar, saya dah dapat orang kata kenali Forever Living, share saja pada orang, ubah mindset saya. Alhamdulillah jadilah kita hari ini. Apa yang anda nampak hari ini, saya pun ada bimbang saya. Ni ayah saya. Dulu bila mak saya meninggal, saya tak ada tempat bergantung. Tu sebab saya rapat sangat dengan ibu. Jadi bila mak saya meninggal, saya down. Dan alhamdulillah Allah lahirkan jumpa saya dengan doktor. Kita jumpa dengan orang Forever yang sangat positif, sentiasa ada motivasi. Jadi hari ini saya diberi kekuatan untuk menjaga ayah saya. Sebenarnya kalau orang tanya saya apa perasaan nak sakit dulu, saya kata saya sangat bersyukur sangat-sangat kepada Allah Ta'ala sebab pilih saya sakit. Sebab apa? Sebab saya rasa bila kita sakit kita banyak ingat dia. Betul tak? Betul saya cakap. Bila kita sakit kita akan ingat Allah. Betul tak? Kita akan ingat kepada orang yang mencipta kita. Kita akan merendah diri, kita akan insafi diri kita. Tapi hari ini,
Bila saya sehat, saya rasa saya perlu ubah hidup, saya perlu jadi orang yang betul-betul faham. Sebab apa? Sebab kita ada ayah yang masih hidup untuk kita jaga. Ni ayah saya. Kalau tengok ayah saya ni kecil je. Dia ni tak macam saya lah. Saya besar, saya ikut mak saya. Ayah saya ni kat bahu saya je. Ni ayah saya dia masalah dalam dia ada masalah batu karang pinggang dan selalu sakit perut lah. Tapi alhamdulillah hari ni ayah saya pun dia keluar batu karang tu. Kita kadang-kadang jadi testimoni sendiri dulu. Barulah kita boleh share pada orang lain. Makan sendiri. Sebab itulah untuk berjaya dalam Forever Living ada salah satunya adalah cuba jadi kata makan sendiri untuk jadi testimoni. Kan. Okey, seterusnya ni adalah kita tengok ni apa pagar kan. Dalam pagar ni inilah yang menghalang kita nak keluar daripada kepompong kita. Betul tak? Siapa kita hari ni, kita nak keluar ni macam mana? Macam mana kita nak keluar daripada sini? Terima kasih Cik Su sebab komen betul. Okey, 7 perkara yang kena elak untuk elak rezeki kita daripada lari daripada kita ni. Siapa biasa buat benda ni? Jangan ingat kita ni dah pandai. Ada orang sakit pun ada. Siapa pernah jumpa bila you share suplemen, sahabat dia akan kata tak apalah saya tak perlu lagi. Kita cakap apa pun dia kata tak apalah. Biarlah dulu. Betul tak? Jadi bila kita jangan berasa hati sebab kadang-kadang benda ni dia ingat dia pandai. Sebab dia pun ada pengalaman hidup dia. Betul tak? Macam tu juga kita sendiri. Kadang-kadang orang ingatkan kita kata aku dah tahu dah pandai dah, dah bijak dah. Betul tak? Kena jangan rasa kita pandai. Sebab apa? Sebenarnya ilmu yang kita dapat hari ni hanya di hujung jarum. Macam mana tu? Bila kita ambil satu jarum, kita celup dalam laut, di hujung jarum tu ada air yang melekat. Betul tak? Air tu dah ada ilmu yang kita kongsi di seluruh manusia atas dunia ni. Jadi sangat sedikit. Betul tak? Lagi kita belajar, lagi kita tak faham. Lagi kita menuntut ilmu, lagi kita rasa banyak kita tak tahu. Sebab itulah Sifu selalu cakap, orang tak komplain kalau sini kosong, perut sini kosong, betul tak? Tapi orang komplain kalau perut kat bawah tu kosong, betul tak? Jadi kita kena isi yang atas juga. Banyak membaca, banyak join kelas. Dan kita di Forever Living sangat-sangat terbaik sebab apa? Sentiasa ada kelas. Alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan takut pada diri sendiri. Macam saya dulu, saya sebut saya takut, saya tak berani lah, takutlah. Kita dah lupa, patutnya kita takut kepada siapa? Sepatutnya kita takut pada siapa? Kita patut takut pada siapa? Kita takut pada yang mencipta kita lah. Betul tak? Jadi hari ini jangan takut kepada yang lain. Dan diri kita lah paling sebenarnya yang paling kita takut, diri kita yang menghalang kita adalah diri kita sendiri. Yang menghalang kita adalah diri kita sendiri sebenarnya. Kalau orang lain, kalau saya cakap, kalau 1000 orang kata anda tak boleh. Kalau 1000 orang cakap anda tak boleh. Tapi satu orang saja yang cakap boleh, iaitu siapa? Diri anda pasti boleh. Tapi kalau 1000 orang cakap boleh, tidak boleh, anda kata boleh, anda pasti boleh. Faham tak? Kalau orang kata anda tak boleh, anda kata boleh, anda boleh. Tapi kalau orang kata anda tak boleh, anda kata boleh, pasti boleh. Betul tak saya cakap ni? Jadi yang pentingnya diri sendiri. Diri sendiri, betul tak? Dan seterusnya, yang ketiga, jangan rasa selesa. Jangan rasa selesa. Kita kadang-kadang tak apalah, saya bukan tak cukup makan pun. Saya tak apalah, saya bukan sampai masuk hospital pun. Tak apalah, saya tak payah masuk Zoom pun sebab saya sibuk, betul tak? Tak apalah, saya macam-macam alasan lah kita bagi supaya kita rasa tak apalah, orang lain saya tak perlu lagi. Kita rasa selesa dengan apa yang ada. Tapi sebenarnya macam mana cara kita nak buat supaya kita rasa kita tak selesa? Siapa tahu? Macam mana cara kita nak rasa kita tak selesa? Siapa dalam ni tolong komen. Bagi-bagi kita komen sama-sama komen dalam ni supaya orang lain dapat baca dan benda tu menambah ilmu juga. Betul tak? Siapa rasa macam bila macam mana tak tahu kita rasa macam tak selesa dengan diri kita. Iaitu dengan cara kita kena ingat kita saja dah sihat. Orang lain macam mana? Kita saja yang boleh makan cukup. Orang lain macam mana? Kita saja bisnes seronok dengan Forever Living. Kawan kita yang bisnes lain macam mana? Maksudnya kita kena fikir orang lain. Sebab apa? Di mana seorang kamu apabila tidak akan mengasihi sahabat kamu, macam mana kamu mengasihi diri kamu sendiri? Dalam hadis pun ada sebut. Maksudnya kita kena fikir jiran kita, fikir sahabat kita, fikir orang di sekeliling kita.
Yang masih bisnes yang kat luar yang pakai point semua tu. Jadi barulah kita rasa tak boleh duduk diam ni. Aku kena share Falsafah Forever ni ataupun aloe vera ni terbaik ni, kita share, betul tak? Macam mana nak yakin kita kena masuk kelas? Sebab apa? Nak ada ilmu tadi tu. Betul tak? Boleh faham tak saya cakap? Betul, si Fusion head ni bantu ramai orang, betul tak? Yang kelima, apa yang alasan kita. Kita kadang-kadang kita jumpa kawan kita kan, dia kata jom masuk kelas malam ni, ada kelas pasal ubah. Siapa yang sampaikan si BM Syida dengan Cik Su, masuk cepat, boleh join kelas kita. Dia kata tak apalah, biarlah, ataupun kita sendirilah, tak apalah, tak payah masuklah. Sebab apa? Sebab saya tak boleh ni, saya rushing, saya sibuk ni, anak saya macam ni. Kita kata betul lah alasan aku, sebab memang aku sibuk pun. Maksudnya kita cari sesuatu yang menyebabkan kita rasa alasan kita tu benar belaka. Dan saya menyetujui memang alasan anda benar belaka. Dan sahabat anda pun benar belaka alasan dia. Sebab apa? Sebab bila kita fikir bila kita elok benda ni, menyebabkan kita tidak akan maju. Cuba anda bayangkan kalau saya dulu. Kalau saya dulu, saya tak macam sekarang. Saya fikir, biarlah doktor, saya nak sihat saya je. Biarlah doktor je lah share dengan orang lain. Saya mula-mula macam tu lah. Tak apalah doktor lah share, saya tak payahlah. Tapi bila kita fikir, kata tak selesa tadi tu, fikir yang lain untuk sihat. Doktor kata awak dah sihat, macam mana sahabat awak? Awak kena share orang sakit macam awak ni. Betul tak? Dan saya start kata tak fikir alasan kita tu betul. Bila kita rasa tak selesa atau kita rasa tak boleh join lah kelas, kita kena tengok. Sebab Sifu selalu cakap, betul tak? Dua benda yang penting. Ni A penting, B penting. Kita kena utamakan yang lebih penting. Maksudnya kalau kita buat demo, kita nak jumpa orang, tapi kita ada kelas yang berkaitan apa yang kita belum faham lagi, kita kena masuk kelas dulu. Faham tak? Faham ke faham ni? Mudah-mudahan saya tak laju sangatlah. Dulu memang, sebab dulu saya tak berapa nak untuk cakap sangat kan. Jadi bila sekarang ni memang tak boleh nak break sangat cakap. Sebab apa, dah lama tak cakap, betul tak? Tak boleh nak break. Boleh cakap. Sebab tu sekarang kita tengok ramai kawan-kawan kita bermacam-macam ragam, betul tak? Sebab apa? Sebab dia punya masalah, kita tak tahu. Kita kena kenali sahabat kita. Dan seronok sangat sebenarnya bila kita sakit dulu. Saya seronok bila saya sakit dulu. Sebab apa? Bila saya pernah diuji, itulah menyebabkan saya memahami situasi orang lain. Dan anda juga mesti ada sahabat keluarga yang tak sihat. Anda tengok macam mana dia orang, anda pun akan ambil iktibar untuk share dengan orang lain dan kita kena fahami dulu masalah dia orang. Betul tak? Okey, nombor 6, jangan dengar cakap orang lain. Masa mana ni? Atau mana ni tak boleh dengar lah cakap saya ni. Maksud saya, cakap yang negatif. Biasa kita down, orang yang datang ke kita pun akan menegatifkan kita, betul tak? Dia kata, awak tak boleh lah Syida. Awak dah sakit. Awak ni memang tak boleh berjaya dah, tak boleh. Tak boleh berjaya. Dulu saya macam itulah. Awak tak boleh lah Syida, macam mana nak berjaya. Awak kan sakit, duduk rumah tak kenal orang. Betul tak? Kenal keluarga awak je. Asyik-asyik hospital je. Rumah kedua saya hospital je, betul tak? Jadi saya dulu macam tu. Jadi bila saya dengar orang cakap negatif tu, saya ambil betul lah. Yang tak bagus tu saya. Yang tak elok tu saya. Yang tak molek tu saya. Jadi hari ni bila kita macam dengar cakap orang yang negatif, kita tak akan berjaya juga. Jadi hari ni kita dah kena ubah dah. Ubah mindset kita, ubah pemikiran kita. Ubah dalam hati kita ni supaya kita cakap yang, kalau orang cakap negatif kita kena positifkan balik dia. Janganlah kita lari. Maksudnya kita kalau mampu hadap, kita share pada dia supaya dia pun jadi positif macam kita. Boleh ke boleh? Okey. Setakat ni boleh faham? Boleh faham ke saya cakap? Terima kasih Miss Yana sebab komen faham. Tahniah Miss Yana. Okey, yang seterusnya jangan salahkan orang lain. Tertinggal Ash. Jangan salahkan orang lain. Kita gitulah kan. Bila kita tak berjaya, plan saya lah ni. Tak ajar saya betul-betul. Plan saya lah ni. Tak ajar saya demo. Terima kasih Kak Ani. Adik-beradik saya lah ni buat macam ni. Kawan saya lah macam ni. Semua orang yang salah. Kita semua betul. Betul tak? Kita rasa kita betul dah. Saya memang betul. Saya dah cubalah. Kalau kita jumpa dengan orang kan, kita share. Dia akan kata, saya dah makan macam-macam dah. Tak jadi pun. Betul je dia, betul tak? Dia akan rasa dia betul. Jadi kita bersama, kita menyalahkan orang lain. Kita rasa macam orang lain tu menyebabkan sebab orang lain lah saya jadi macam ni. Saya sebab macam ni, sebab produk ni lah. Kadang-kadang ada kita jumpa orang, bila makan dia, saya makan supplement ni jadi teruk, makin teruk. Saya biasa tak kita jumpa kawan kita yang ada masalah kesihatan, bila dia guna produk aloe vera, dia rasa sakit, ada tindak balas.
Dia akan biasa kalau anda di dalam Zoom sekarang ni, anda rasa seronok tak kalau kita jumpa kawan kita yang dah guna produk, tiba-tiba dalam 2-3 hari dia call kita, dia kata tak jadilah produk ni, ambil balik. Siapa rasa dalam ni dia rasa macam saya memang tunggu dia cakap macam tu? Ada tak? Ataupun dia rasa janganlah dia call saya cakap macam tu. Ataupun janganlah dia cakap negatif. Mintalah dia cakap okey. Siapa takut bila orang telefon dia dah guna produk sakit? Kak Fauza kan rasa takut. Kalau boleh jangan call kita. Ataupun kita rasa kalau boleh call dia, biar dia kata okey, terbaik. Tapi dulu saya pun macam Kak Fauza. Takut. Betul Anirah, betul. Ya Syairah. Jadi kita rasa takut. Tapi sekarang bila saya dah ada ilmu, saya masuk Zoom, saya join kelas yang ada, jadi saya tertunggu-tunggu macam apa feedback dia. Saya call. Kan kita ada untuk follow up customer 3721. Jadi kita tunggu dia feedback. Dia kata, apa rasa saya sakit? Saya akan tanya soalan. Sebelum guna Forever, adakah anda masih sudah kecil mani? Kadang-kadang, apa minum madu kecil mani tinggi ni? Nampak? Dia nak menyalahkan produk, menyalahkan orang lain. Betul tak? Berapa makan madu makin kecil mani makin tinggi? Saya tanya dia, kalau tak makan madu kecil mani mesti ada tak? Ada. Jadi sama je lah. Cuma hari ni kita dah usaha untuk kurangkan. Maksudnya kita nak baik, kita nak baik sel kita. Kita guna produk untuk apa? Kita cuci balik. Sebab kita punya aloe vera untuk cuci, betul tak? Jadi kita kena faham. Bila dia ada masalah, kita rasa seronok sebab apa? Ada tindak balas, maksudnya kesan produk itu ada pada diri dia. Cuma kita lah kena bersedia untuk bagi yang terbaik. InsyaAllah. Bila kita sangka yang baik, insyaAllah yang baik-baik juga akan datang pada kita. Anda jangan takut. Sebab tu hari ni saya sangat-sangat kata teruja bila jumpa orang yang bisnes, dia banyak komplain. Bila kita jumpa kawan kita yang ada bisnes macam-macam, dia komplain, lepas tu dia kata saya dah macam-macam gunalah tak jadi pun. Kita rasa seronok jumpa dengan dia. Sedangkan dia marah kita. Nak ajak saya buat bisnes pula ke? Saya dah rugi macam-macam. Saya jadi seronok. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu. Kita sekarang berjumpa dengan orang yang tepat. Orang yang ada masalah. Jadi kita adalah Forever adalah kita adalah bisnes yang menyelesaikan masalah orang. Betul ke betul? Betul tu. Alhamdulillah. Terima kasih ke Anira sebab komen kita. Okey. Jadi hari ni 7 benda ni anda kena elok. Jangan ada. Cuba anda tengok diri anda ada tak terkena salah satu daripada sini. Ni saya share pada anda ni 7 benda. Nanti saya akan minta partner saya untuk share 7 benda yang menarik rezeki pula. Nak tahu tak? Okey. Seterusnya, inilah bila saya ubah hidup saya. Ni anak saya yang sulung. Masa ni, masa yang sulung ni saya masih sakit lah. Memang kronik punya sakit. Lepas tu saya pun dah jadi degil juga. Masih lagi orang kata pregnant yang kedua. Masa pregnant yang kedua ni saya masuk hospital, keluar hospital masa tu. Dan yang Alhamdulillah bila saya jumpa dengan Forever Living, saya lahirkan baby yang ketiga ni, yang ketiga kat depan ni, saya dah sembuh masa tu. Dan sedikit pun saya tak masuk hospital. Maksudnya saya pergi untuk bersalin je. Alhamdulillah sangat hebat. Caturan Allah ni sangat hebat. Dan ni adalah pencapaian saya dalam Forever Living. Seronok bila kita jadi, sebab Rasulullah pun ada sabda, khairun nas anfa'un linnas. Berilah manfaat, jadilah orang yang baik beri manfaat pada orang lain juga. Orang yang baik adalah orang yang beri manfaat pada orang lain. Kalau tengok saya bercakap hari ni, di depan semua orang ni, bukan saya orang bagus, ataupun saya orang tak takut, atau saya ni bijak sangat, tak. Tapi sebab bila kita fikir kita boleh ada sesuatu untuk kita share pada orang, apa salahnya kita share, betul tak? Macam malam ni lah. Ramai je dalam ni yang hebat-hebat, tapi saya kata jadikan diri saya untuk berkongsi dengan anda, supaya mungkin dalam ni ada yang down, ada yang ada masalah macam saya, boleh, ataupun ada sahabat yang macam saya, boleh jual je cerita saya, tak masalah. InsyaAllah boleh. Cerita je macam mana saya cerita hari ni. Boleh guna saya sebagai contoh. Mudah-mudahan ada orang kat dalam ni dapat manfaat dari cerita saya lah. Ni saya dapat pergi kata saya tak dulu masa sakit, kalau kita tak ubah hidup kita, kita tak akan jadi macam ni, betul tak? Semua Allah tentukan, dah dalam kandungan dah tentukan kita macam mana. Tapi kita kena, Allah bersangka dengan sakaan kita. Kita kena ubah hidup kita. Kita kena ubah apa yang berlaku pada kita hari ini untuk jadi ke arah yang lebih baik. Hari ini lebih baik daripada semalam, esok lebih baik daripada hari ini.
Betul ke betul? Jadi sampai saka, saya yang dulu bisu, saya yang dulu tak kenal orang, saya yang dulu down, memang tak tahu apa-apa, memang kata tak kenal, tak ada kawan, hari ni boleh bercakap, boleh menjejak kaki saya ni ke seluruh dunia, insya-Allah. Tapi dengan Forever ni dah hampir 16 buah negara, di benua pun dah sampai dah. Yang paling seronok sekali bukan saya saja pergi. Saya bawa satu tim juga pergi, dan kita yang seronok lagi, kita jadi orang kata tim satu BOI. Betul tak? Kita bila pergi overseas, kita akan nampak rupanya orang Forever ni sangat ramai di seluruh dunia ada. Betul tak? Semua adalah kita punya family. Seronok tak? Dan kita dah sampai dekat HQ. Tengok tak? Bila sakit yang lepas, bila kita orang kata dah sembuh, kita dah orang kata ada Allah ni bagi kita rezeki berjalan di seluruh dunia. Dulu nak pergi berjalan kat luar rumah pun tak boleh. Tapi hari dengan Forever Living, alhamdulillah, kita boleh pergi round dunia. Betul tak? Alhamdulillah. Jadi hari ini saya punya tugas pun, saya nak bawa ramai orang macam saya juga. Macam saya juga yang boleh pergi sekali. Betul tak? Ini pencapaian saya lah. Sebab Forever ni, dia tak kira kita ni siapa. Yang penting kita buat. Kalau kita hebat pun, kalau kita tak buat pun tak jadi juga. Betul, si Fusha adalah orang yang sentiasa bagi kita motivasi juga. Saya sangat seronok ada dalam BOI ni lah. Sebab tak pernah tinggal, tak pilih siapa-siapa kita pun. Yang penting diri kita. Hari ni kita tak boleh, macam saya kata tadi lah, tak boleh menyalahkan orang lain. Asyik orang salah saja. Yang penting kita ubah. Dan pencapaian saya, alhamdulillah, kata dah CBM, local trip pun dah capai, kata Eagle Manager. Jadi kita pergi semua. Jadi seronok lah kan. Siapa nak macam ni kena ubah. Ni antara Eagle Manager lah, kita pergi Cancun. Dan alhamdulillah tahniah juga kepada yang dapat pergi Cancun tahun ni. Saya dah pergi dulu, memang seronok lah kan. Dalam kapal terbang kata pergi balik dalam 30 jam. Betul tak? Seronok ke seronok. Dan sampai CBM, alhamdulillah. Inilah rezeki Allah bagi kepada kita. Dan seterusnya, ni saya amal. Ayat ni saya amal dalam kehidupan saya seharian. Sebenarnya dalam Quran ni banyak. Dalam zikir kita banyak. Tapi saya memang amal surah ayat 1000 dinar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Jadi kita amalkan ayat ni supaya kita, tapi yang kalau kita baca, kalau kita tak yakin pun tak jadi juga. Hari ni kalau kita guna apa saja pun, kalau tak yakin pun tak jadi juga. Jadi kena yakin dan percaya. Itulah ada dalam Forever Living juga, yakin dan percaya. Pasti anda berjaya. Jadi saya dah share apa yang saya boleh share. Mudah-mudahan anda dapat manfaat lah. Tadi saya share 7 benda yang menolak rezeki kita daripada kat kita. Betul tak? Dan selepas ni saya nak pass kepada saya punya rakan bisnes, rakan saya iaitu Cik Su, untuk dia share 7 perkara yang menarik rezeki pula. Tadi kita nak elak, sekarang dia nak ajar kita, nak share kepada kita 7 benda yang kita boleh amal untuk kita tarik rezeki. Jadi tanpa melengahkan masa, saya jemput Cik Su untuk share kepada kita. Okey, silakan Cik Su. Balik ke sini. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Okay, terima kasih kepada kita punya partner. Best tak sharing daripada CBN Syida kita? Kalau best type 933 untuk memberi penghargaan kepada kita punya CBN kita. CBN Syida kita berkongsi pasal kehidupan, pasal tips-tips macam mana
rezeki itu tidak menghampiri anda. Nampak tak apa punca-punca rezeki itu tak masuk dalam poket anda? Apa punca-punca bila dah sharing-sharing tak masuk-masuk juga? Kenapa punca-punca yang menyebabkan ia tak datang kepada anda? Anda boleh tengok sendiri beberapa 7 tips tu, adakah anda rasa itu berada pada diri anda? So betul, ada tak? Ada tak rasa dia kena dengan anda? Ada tak? Perkongsian daripada CBN Syida tadi, ada tak? Kalau ada, type ada. Ada dekat ada sangat-sangat. Kan? Itu adalah diri kita. So kalau tajuk sesuai dengan tajuk kita hari ini adalah jom ubah. Okay? Apa yang tak baik kita cuba ubah untuk menjadi lebih baik. Saya perkenalkan pada diri anda semua, saya adalah Suhana binti Abdul Ghani, dikenali sebagai Cik Su. Hai, saya Cik Su. Okay, saya adalah downline kepada CBN Syidaci dan kita bersama bergabung hari ini untuk memeriahkan dan berkongsi info-info bermanfaat. Okay, kalau siapa nak dengar perkongsian dan tips-tips ni, type api untuk memberi semangat kepada saya untuk berkongsi maklumat ataupun tips macam mana nak menarik rezeki. Saya perkenalkan diri saya kat sini. Ini adalah anak saya. Okay. Saya ada anak 3 orang. Okay, 3 orang anak, 2 lelaki dan 1 perempuan. Saya ada ibu. Saya ada ibu, seorang ibu, dan saya dah tidak ada ayah, dan saya juga merupakan ibu tunggal. Terkejut tak nampak saya? Saya adalah ibu tunggal ya. Ibu tunggal yang tiada suami, tetapi saya boleh ubah kehidupan saya daripada biasa-biasa menjadi luar biasa hebat. Kerana apa? Bila kita ada tekanan yang betul-betul datang kita, sebenarnya itu adalah cabaran hidup saya untuk saya bantu ramai lagi orang dekat luar sana, terutama yang ingin menjana pendapatan serta untuk mengubah kehidupan ke arah lebih baik. Okey? Ke arah lebih baik. Okay. Sebelum saya mengenali produk Forever Living, saya merupakan seorang manager di Kentucky. Saya merupakan seorang pengurus di Kentucky. Ini adalah diri saya. Kita tengok kat sini. Saya ada berpakaian tudung coklat tu. Saya berpakaian tudung coklat untuk membuat tester berkenaan suhu ayam. Inilah pekerjaan lama saya dululah. Saya merupakan seorang pengurus dekat Kentucky dan saya untuk memastikan produk kualiti produk makanan KFC mengikut standard yang dibenarkan. Okay, di sebelah gambar tu merupakan saya bersama kawan-kawan lama ataupun rakan-rakan lama di tempat kerja lama. Saya berkongsi pasal produk kesihatan. Sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah untuk mengubah kita untuk lebih maju di masa akan datang. Okay, untuk mengubah kehidupan kita lebih maju di masa akan datang. So bila saya fikir balik, dulu saya seorang yang sangat tegas berkenaan dengan masa, timely dan segalanya. Tetapi apa yang mengubah saya bila saya kehilangan orang yang saya sayang, especially suami saya. Dulu CBN Syida selalu ketuk saya. Ya biar je saya nangis. Saya nangis je. Sebab apa? Bila bercakap pasal suami, saya mesti lari. Saya mesti larikan diri. Sebabnya, ni dah sebab dah sikit. Sebabnya saya tak mampu untuk berbicara bila bercakap pasal suami. Okay? Saya tak mampu untuk mengatakan sesuatu perkataan bila orang sebut pasal suami. Sebab tu bila saya sharing mana-mana, saya tak sebut pasal suami. Sebab saya anggap diri saya masih ada suami. Macam tu. Sebab apa? Saya selalu sedih. Tetapi apa yang menguatkan saya untuk terus bangkit adalah ibu saya dan juga anak-anak saya yang masih memerlukan saya untuk terus maju ke hadapan. Untuk mereka terus bangkit dan terus bangkit. Adakah anda, boleh tanya dekat cik, anda ada berapa orang anak? Okay, adakah dekat cik ni anda merupakan ibu tunggal? Dekat cik sini ada tak dalam cik yang dalam kita punya Zoom sekarang ni, ada tak ibu tunggal? Saya nak bagi tips juga, di samping tu ada tips sedikit kalau siapa yang ibu tunggal yang ada dekat sini. So siapa dalam ni merupakan ibu tunggal? Ada tak?
Jangan malu, jangan segan. Kenapa nak malu dengan ibu tunggal? Ibu tunggal sebenarnya seorang yang sangat kuat, semangat, energetik untuk terus bangkit, untuk bantu ramai orang. Bukan sahaja dari segi kesihatan, malah untuk memberi energi yang positif kepada ramai orang kat luar sana. Okey, tak apalah. Okay, kalau anda segang, anda malu, tak kisah. Saya sebagai seorang ibu tunggal, saya mempunyai impian yang sangat besar untuk mengubah kehidupan saya dan dalam membesarkan anak-anak saya. Dan kat sini saya nak war-warkan kepada anda, siapa yang rasa takut, sedih, sebenarnya ramai orang dekat luar sana yang ramai lagi teruk kepada anda. Saya sebenarnya dulu, saya sangat takut, saya sangat sedih. Tapi saya menggali, saya mencari dan terus mencari untuk menguatkan jiwa saya. Saya cari God, cari Allah untuk terus bangkit, untuk membina energi dalam diri saya. Sebab bagi saya, kehidupan ini harus diteruskan. Kehidupan ini harus diteruskan untuk membantu ramai orang dekat luar sana untuk terus bangkit. Dan terus bangkit tapi kena sihat. Rupa-rupanya dalam untuk buat perawatan pada suami saya untuk ambil produk Forever, saya dalam sedar tak sedar sebenarnya saya juga sakit. Bila saya buat ujian darah, saya kenal pasti diri saya banyak masalah kesihatan yang saya alami. Bila saya buat perawatan diri saya saya sangat sedih time tu sebab kawan saya ada anak yang ada masalah jantung berlubang. So dekat situ saya kenal-kenal, rupa-rupanya saya sebenarnya bukan nak buat Forever. Saya tak nak buat Forever sebab sebelum saya buat Forever, saya merupakan manager dan selepas itu saya adalah pengubah bunga. Saya seorang pengubah bunga, seorang pelukis dan juga seorang yang suka kepada kesenian. Tetapi apa yang membuatkan saya tertarik dengan Forever, sebab Forever membantu untuk kesihatan saya. Sebab saya nak bantu ramai orang kat luar sana untuk terus sihat, berkongsi info. Sebab bila saya tengok dekat Facebook, ramai kawan-kawan saya ada anak sakit, suami sakit, saya rasa terkesan untuk bantu ramai orang kat luar sana untuk terus bangkit. Untuk terus bangkit, untuk pastikan mereka sihat. Semua orang perlu sihat. So apa yang saya boleh buat? Saya kena berkongsi info itu kepada mereka supaya mereka harus sihat untuk menjana pendapatan keluarga mereka. Dari situlah saya terus belajar dan terus berkongsi info bermanfaat kepada ramai orang kat luar sana untuk pastikan mereka sihat. Alhamdulillah. Tapi bila buat perawatan, banyak feedback yang sangat positif. Dari situlah datang minat saya untuk berkongsi. Berkongsi dari segi Facebook, Instagram, dari segi WhatsApp, status dan sebagainya untuk memberitahu pasal orang lain kesihatan yang harus diutamakan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, anak kawan saya yang ada masalah jantung berlubang daripada 3 lubang dan merupakan sindrom Down pakai wayar, saya mampu selamatkan dengan izin Allah. Dengan berkat doa kawan-kawan, dengan produk yang membuat perawatan sel yang sangat sihat, alhamdulillah dengan izin Allah anak kawan saya sihat. Di samping itu juga saya bantu ramai lagi kawan-kawan dekat luar sana yang ada masalah kesihatan. Dan saya juga membantu ibu saya sendiri yang ada masalah kencing manis. Dari situ saya rasa seronok buat Business Forever sebab saya rasa deep dengan jiwa saya, sampai dekat hati saya. Sebab bila saya buat Business Forever, bukan sekadar dunia, tapi saya pergi kepada akhirat. Sebab bila saya fikir balik perkongsian daripada arwah Dr. Rohaidah, saya sangat suka sebab apa dia berkongsi. Cik Su, kongsilah manfaat sebanyak mungkin, bukan saja untuk anda tapi malah ramai lagi dekat luar sana yang perlukan kesihatan untuk kita bantu mereka. Mungkin dengan asbab perkongsian itu mereka sihat. Mereka boleh menjana pendapatan keluarga. Seronok tak seronok? Seronok kan? Sebab kita boleh bantu ramai orang. So never give up. Jangan putus asa. Kerana ramai orang dekat luar sana yang perlukan pertolongan kita. Yang perlu pertolongan kita. Sebab kenapa? Kita tahu info berkenaan dengan produk makanan sunnah, iaitu produk aloe vera dan juga madu, berasaskan madu yang kita boleh kongsi dengan sebaik mungkin dekat orang kat luar sana. Seronok tak? Sebab info yang kita ada tu kita sangat memberi manfaat kepada orang lain. Alhamdulillah. Okay. Alhamdulillah bila saya berkongsi, saya rasa seronok. Dekat sini membuatkan saya tertarik dengan Business Forever. Okay. Dekat sini membuatkan saya tertarik dengan Business Forever.
Saya nak kongsi 7 rahsia istiqamah menarik rezeki. Apa yang berlaku pada diri saya sendiri bila saya ada masalah kesihatan, saya cari Allah balik. Saya cari Allah balik. Dekat kalau ikutkan saya bekerja dulu, gaji saya dah banyak. Dalam 3,000 hingga 4,000 dan lebih. Kadang-kadang lagi lebih sebab saya merupakan manager, recognized manager. Restoran recognized manager. So saya ada allowance. So dekat situ saya perkara yang saya sangat sedih, mak saya tak setuju dengan apa yang saya pilih untuk resign dari segi kerja tempat lama. Okay. Kenapa saya resign? Disebabkan saya nak masa. Kita perlukan masa bersama keluarga. Saya perlukan kesihatan yang baik dan terutamanya saya perlu keuangan yang kukuh. Dulu saya ada gaji dengan keluarga tetapi dengan bisnes kerja lama. Tapi saya ada suami untuk top up. Tapi bila sekarang saya perlukan gaji yang lebih, mungkin akan lebih. Tapi bila saya bekerja, gaji saya hanya setakat tu je. Itulah membuatkan saya cari balik apa yang saya nak buat. Perkara yang saya buat adalah 7 rahsia istiqamah yang menarik rezeki. Ini memang real saya buat. Alhamdulillah, saya sangat dekatkan diri dengan Allah. Banyakkan berzikir. Banyakkan berzikir. Ya Hanan, Ya Fatah, Ya Razak, Ya Mu'ni, Ya Ghani. Saya amalkan juga Ya Barik. Allah yang maha perancang, Allah yang maha mengaturkan segalanya. Saya amalkan juga Ya Rahman, Ya Rahim, Allah yang maha pemurah, Allah yang maha pengasihani, Ya Hanan, Ya Razak dan sebagainya. Zikir nama Allah tu kita mainkan dekat bibir-bibir kita dan banyakkan beristighfar. Selain anda berzikir, banyakkan beristighfar kerana perkataan-perkataan yang baik akan buatkan diri kita rasa sangat-sangat tenang. Di samping itu juga saya sangat suka guna Ya Salam, Ya Salam, Ya Maha Sejahtera. So kita nak sejahterakan diri kita setiap hari. So banyakkah kita buat tarikan-tarikan menyebut nama-nama Allah untuk berikan kita energi yang sangat kukuh. Dari situlah saya belajar balik, gali, cari balik, saya cari Allah. Bila saya mencari Allah, saya rasa jiwa saya tenang. Berbanding saya bekerja dahulu, saya sangat sibuk. Seorang yang sangat sibuk. Tetapi bila saya bertukar dengan Forever, saya sangat banyak masa. Masa bersama keluarga, masa yang saya boleh buat untuk adjust. Mana-mana yang saya boleh adjust masa saya. Mungkin saya buat appointment pagi, mungkin saya buat appointment online, mungkin saya buat appointment petang dan saya boleh pergi dengan ceramah keagamaan daripada online dan juga daripada offline. So dari situlah saya cari balik nama-nama Allah untuk mendekatkan. Bila kita dekat dengan Allah, sebenarnya rezeki itu sangat dekat dengan diri kita. Sangat rapat dengan diri kita. Panggillah nama Allah, serulah nama Allah kerana di situnya ada rasa ketenangan yang sangat baik. Alhamdulillah. Ya Allah, saya doakan anda begitu juga. Alhamdulillah. Yang kedua adalah pasangan yang baik. Anda beruntung, anda masih ada pasangan. Anda beruntung, anda masih ada teman sebantar. Tapi saya juga beruntung, saya masih ada ibu. Ada yang tak ada ibu. Jangan sedihlah macam ni. Jangan sedih-sedih pula. Ada yang ada pasangan. Tapi sebenarnya setiap kehidupan kita ni kita kena bersyukur. Ada pasangan yang baik, Alhamdulillah kita kena bersyukur. Tak ada pasangan tak apa. Banyak lagi yang benda-benda baik yang Allah bagi pada kita. So kita kena bersyukur dengan apa yang Allah bagi. So bila anda ada pasangan yang baik, appreciate, hargailah dia seadanya dia. Jangan fikir yang buruk-buruk pasal mereka. Kerana mungkin di sebalik pasangan anda ada rezeki anda. Nampak tak? Sebenarnya saya je bekerja, hari-hari saya bekerja, hari-hari saya Forever contoh. Tetapi anda sedar tak? Anda selalu kutuk suami anda. Suami anda tak ada rezeki dia sikit je, gaji dia sikit je. So anda jangan kutuk pasangan anda. Walaupun gaji mereka sikit, tetapi berkat doa seorang suami yang redha dengan seorang isteri, itu merupakan barakah kehidupan kita. So itu merupakan tarikan rezeki yang sangat kuat kepada anda. Yakinlah di setiap apa yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu sebenarnya sikap kita sendiri, attitude kita. So jom ubahlah perkara buruk yang ada pada diri anda untuk menjadikan lebih baik. Yang ketiga, anak yang soleh. Saya bersyukur saya ada 3 orang anak. Alhamdulillah, 2 lelaki dan seorang perempuan. Tapi saya bersyukur bila saya mendapat anak-anak yang baik, saya akan pastikan anak-anak saya mengamalkan solat berjamaah.
selain solat berjamaah, banyak mengaji Al-Quran, banyak baca hafazan Al-Quran, dan saya menghantarkan anak saya ke sekolah agama sebenarnya untuk mendekatkan supaya mereka tahu pasal agama secara mendalam, supaya merupakan benteng mereka untuk kehidupan akan datang. Bila kita nak fikir balik, apa sebab anak yang soleh? Anak yang soleh adalah anak yang boleh membimbing diri mereka ke arah lebih baik. Sebab bila dia ada ilmu pasal keagamaan, keduniaan, dan dia orang boleh benteng mana yang baik, mana yang buruk. Terutama anak saya sendirilah. Saya mencuba mendidik setiap malam, saya bacakan dekat kepala mereka. Supaya saya cakap baca dengan Alam Nasrah. Alam Nasrah laka sadrah wa wada'na anka wizrah, dan selanjutnya lah saya baca Alam Nasrah tu dan saya amalkan Ar-Rahman, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Baca dekat ubun-ubun kepala anak saya supaya anak saya menjadi anak yang soleh. Alhamdulillah. Di samping itu juga saya cari balik ilmu. Saya yang keempat, dikelilingi oleh orang yang baik. Saya bersyukur. Masa saya kerja dulu, saya tak sempat dikelilingi orang yang baik. Okay, saya memang ada kawan-kawan kita, memang ada tim-tim kita yang bekerja dulu, bukan tak bagus-bagus, tetapi di tempat kerja sahaja. Tetapi kita nak mencari orang yang baik yang boleh menegur kita. Kalau kita berpakaian tak elok, dia akan tegur kita sebab dia sayang kita. Tampak tak? Kita dikelilingi orang yang baik. Sebab dia kata kalau kita pakai yang tak elok, dia tegur kita. Kalau kita jalan yang tak elok, dia tegur kita. Kalau kita balik yang lewat, dia tegur kita. Itu adalah sahabat yang baik. Itu adalah anugerah, rezeki yang Allah bagi untuk kita dapat sahabat yang baik. Bukan mudah tau. Bukan semua orang dapat ada sahabat yang baik. Ada sahabat yang kutuk-kutuk each other antara satu sama lain. Tetapi bila saya ada sahabat yang baik, yang selalu membimbing saya, selalu menegur cara baik, terutama CBN Syida, saya ada anak tim Suhaimah Mamat, saya ada kawan-kawan saya, subplan yang baik dalam grup 93 yang sangat memberi energi yang positif. Sebenarnya bila kita nak berjaya, kita berkawan dengan orang yang berjaya. Kalau kita nak jadi baik, berkawan dengan orang-orang yang baik. Sebab apa? Aura kebaikan positif itu datang comeback dengan diri kita balik. So hargailah apa yang anda ada sebab itu adalah yang terbaik. Itu adalah rezeki anda dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Yang kelima, hati suka cari ilmu. Okey, bila saya dalam keadaan kemurungan, sedih, tension semasa kehilangan suami, saya contoh saya cari balik, saya cari God, saya cari Allah balik. Saya banyak mendengar ceramah-ceramah agama, saya mendengar ceramah agama online sebab kita nak dapat balik ilmu-ilmu keduniaan dan keakhiratan supaya berkal pada diri kita untuk jadi benteng. Dulu ada orang tegur kita, tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh. Sekarang tak ada orang tegur kita. So kita kena bina. So dari kepada orang yang tak ada nak guide kita, kita kena cari ilmu-ilmu yang boleh jadi benteng. Sebab kita nak didik anak-anak kita, anak tim forever ni ke arah lebih baik. Sebab tu kita kena cari ilmu. Tak kira lah ilmu dunia ataupun akhirat untuk dapat kebaikan yang hakiki. Yang keenam, hati suka bertaubat. Hari-hari kita bertaubat. Bukan sekadar mulut tapi perbuatan. Bertaubat ke arah lebih baik. Selalu bertaubat. Apa yang saya amalkan, saya banyak istighfar. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan aku ya Allah. Ampunkan aku ya Allah. Setiap hari kita banyak beristighfar sebab kita malu dengan Allah. Sebab bila anda selalu beristighfar, anda mengucapkan perkara baik selain daripada sembahyang sunat taubat, tapi anda banyak beristighfar kerana anda rasa diri anda ni kerdil sangat di sisi Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. So carilah Allah sebaik mungkin. Kerana bila kita dekatkan diri kita dengan Allah, benteng-benteng yang lain nak datang pada kita pun kita tak boleh nak datang, tak boleh nak tembus. Melainkan benteng-benteng daripada rezeki yang Allah bagi itu, kita boleh lontarkan sebab kita boleh berkongsi rezeki dengan ramai orang. Sebab itu amallah hati yang suka sangat bertaubat. Banyakkan beristighfar, cari Allah. Yang ketujuh, hari-hari anda tanya diri anda, ke mana aku selepas ini? Hari-hari anda tanya diri anda, ke mana aku selepas ini? Mungkin esok aku, mungkin lusa aku, mungkin sebaliknya aku, tapi ke mana kita? Semua orang nak mati dengan hasnul khotimah, tetapi yang mana calon-corong syurga yang pergi pada kita? Tak tahu corong mana. Mungkin asbab perkongsian kita, mungkin asbab percakapan kita,
mungkin asbab perkongsian kita dalam live, mungkin asbab perkongsian kita dalam Zoom dan sebagainya. So berkongsilah sebanyak mungkin kebaikan. Hari-hari kita kena tanya diri kita, ke mana kita? Dan apa yang saya buat hari ini adalah untuk tunjukkan kepada anda kebaikan yang boleh kita cari dalam Forever. Sebab apa? Hari-hari kita berkongsi info yang bermanfaat. Sebab itulah bila kita berbisnes, jangan lupa akad jual beli. Alright? Dan angkat jual beli, bila kita berbisnes, angkat jual beli dan berkongsi, jangan pandang duit je. Okay? Bila kita nak berkongsi, hari-hari nak tanya diri anda, bila anda berkongsi, kongsilah dengan ikhlas hati. Bari yang terbaik supaya kita nak bantu ramai orang kat luar sana untuk dapatkan tips yang bermanfaat. Supaya mereka faham pasal perkongsian yang lebih barakah. Bila anda berkongsi, anda kongsi yang terbaik. Macam saya, bila saya berkongsi, saya sangat suka berkongsi untuk niat supaya mereka sihat. Di sebalik saya berkongsi produk, saya berserta dengan doa. Saya baca doa dan mesti pulang dalam doa saya, ya Allah, mungkin dengan asbab ini dia sembuh, untuk memudahkan mereka beribadah, untuk memudahkan mereka melakukan pekerjaan, untuk memudahkan mereka menjalankan usaha harian. Kau sembuhkanlah beliau ya Allah dengan izin-Mu. Wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Dan aku serahkan segalanya kepadamu untuk kita berkongsi manfaat ini ya Allah. Aku mohon padamu ya Allah, aku serahkan segalanya kerana aku tahu kau akan beri yang terbaik untuk semua ya Allah. Itulah 7 tips macam mana tarik rezeki. Nampak tak? Faham ke tak faham ni? Kalau faham, type api. Saya nak bagi pada next pula ni. Okay, inilah ayat yang saya selalu amal. Di sebalik ayat ni sebenarnya saya nak cerita satu story ya. Di sebalik ayat ni sebenarnya apa pun ayat yang you all semua amalkan, awak semua amalkan, sebenarnya bila kita amalkan sesuatu surah, kita kena faham maksud dia. Bila kita faham maksud dia, dia akan deep dekat hati kita dan kita serahkan segalanya kepada Allah. Surah ini saya ambil daripada seorang pesakit saya. Sebenarnya surah ini saya ambil daripada seorang pesakit saya. Dia bagi surah ini melalui WhatsApp pada saya. Bila dia bagi, saya 2 minggu selepas tu ada ayat daripada Ustazah Hasmah Harun. So bila saya amal ayat ni, saya dalam keadaan sangat sedih. Masa itu saya ada masalah dari segi keuangan. Untuk membeli, saya ada produk, saya ada gubahan, tetapi sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya ada produk, saya ada gubahan, tapi Allah menguji saya. Allah bagi cabaran kepada saya. Sangat sedih, sangat deep bila saya tengok perkongsian tu. Bila saya dengar balik cerita saya sebelum ni, ya Allah, saya sangat deep. Sebab masa itu saya memang tak cukup keuangan. Di suatu hari saya tak cukup wang. Ya Allah, esok saya nak isi minyak kereta. CBH dah tahu story ni. Ya Allah, saya tak ada minyak kereta, saya tak cukup. Saya ada hanya berbelas ringgit je. Bila saya isi minyak kereta sebanyak-kan, saya akan isi full RM50. Setiap kali isi saya akan isi full RM50. Saya tak ada duit masa tu. Tapi saya ada produk. Ya Allah, aku tak ada duit, esok nak isi minyak ya Allah. Ya Allah, aku mohon keampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullahalazim. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan ya Allah. Aku tak ada duit ya Allah. Tapi aku ada gubahan. Aku ada produk. Aku sharing. Tapi aku tahu kau ada dengan aku ya Allah. Masa itulah saya baca ayat ni dengan serah je segalanya. Wa bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ila Allah. Innallaha basirun bil ibad. Ya Allah, aku serahkan urusanku kepadamu ya Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ya Allah, bantulah aku ya Allah. Aku perlukan ya Allah untuk aku hantar anak sekolah esok ya Allah. You tahu tak, dalam masa tak sampai 10 minit WhatsApp bertubi-tubi masuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai saya sangka dalam masa 10 minit saja, ya Allah, dengan saya serahkan 100% kepada Allah. Bila kita yakin dengan khusyuk apa yang diberikan tu, dengan izin Allah, Allah beri. Saya dapat orang nak order produk daripada aloe vera 12 botol. Hampir saya tak sampai 10 minit, saya dah mencecah 3K.
Tahu tak 3K? Ya Allah, saya kata ya Allah terima kasih ya Allah. Ya Allah, aku bersyukur. Cik Su boleh tak hantar produk aloe vera, sipulan, RTC, Bipolen semua? Sebab bila saya closing orang, saya akan closing ikut circle. Saya akan closing ikut circle yang betul supaya mereka akan dapat khasiat yang betul. Tetapi alhamdulillah dengan izin Allah, bila saya amalkan ayat ni dengan khusyuk, dengan serahkan dengan Allah, Allah bagi result yang sangat sempurna. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya Allah, saya berserah. Bila kita amalkan, sebenarnya tak kisah you amal ayat apa-apa pun, sebenarnya you kena believe, kena percaya dan you kena faham apa yang you baca, kena faham apa yang you amalkan dan kena faham apa matlamat anda, apa impian anda untuk anda capai. Sebab dalam Forever saya berimpian. Okay, ini adalah saya. Daripada seorang KFC, saya bertukar kepada seorang Forever Business Owner. Bisnes ni adalah saya punya. Saya suka berkongsi info. Tetapi nak buat bisnes, saya akan buka kedai. Saya kena ada stok, saya kena ada barang. Saya kena kongsi manfaat tu. Sebab bila orang nak closing, dia orang datang rumah saya ambil stok. Dia akan ambil, saya berkongsi dekat pasar tani, pasar pagi, pasar sebagainya sebab saya nak jimatkan kos untuk tim. Saya nak mereka belajar untuk bercakap. Saya nak mereka belajar untuk berkomunikasi each other. Dan saya nak dia orang faham pasal teamwork. How we work together. Macam mana nak bekerjasama untuk pastikan mereka berjaya bersama. Di sinilah saya rasa seronoknya Business Forever sebab kami saling hormat menghormati. Saya mengajar macam mana dia nak kira stok. Saya mengajar mereka macam mana nak bimbing tim. Saya mengajar mereka macam mana nak jadi leader yang baik. Dekat sini kita nak mengajar mereka untuk lebih faham. Dekat sini kita ada teach. Kita kena mengajar mereka untuk mereka faham teknik-teknik untuk jadi lebih baik. Sangat seronok ya sebab kita buat Business Forever, kita nak berkongsi info. Dekat pasar tani pun ramai sangat. Sebenarnya kita datang ke pasar tani bukan nak menjual produk. That's why bila you buat business, you nak cari apa? Saya suruh selalu pesan ke anak tim saya, sebenarnya kalau tak ada say, jangan give up. Jangan give up. You ubah you punya mindset, you nak mencari fighter. You nak mencari seseorang yang boleh you bantu. Tak kira mana you buat bisnes pun, ubah you punya mindset untuk jadi lebih baik. Believe yourself. Yakin pada diri anda, setiap orang ada perubahan. Setiap orang ada kelebihan masing-masing. Tersasul Cik Su. Nak bagi aura yang positif sebab apa? Setiap orang ada kelebihan. You kena ambil, gilap je. So kalau you ada berkas dekat dapur, hari-hari you gilap. Hari-hari gilap, pasti berkilat. Sama juga dengan diri anda. Hari-hari you amal, hari-hari you cakap benda sama. Hari-hari you ulang. Dan you akan jadi sangat hebat. Tak mustahil suatu hari nanti you akan jadi orang yang berada dekat pentas dunia. Sebab apa? You kena yakin bila anda berimpian, ramai tangan-tangan yang anda bawa bersama. Beli, percaya. Kerana bila anda berimpian besar, sebenarnya bukan diri anda, untuk anda, tetapi untuk ramai orang, especially you punya group. So ubah diri anda untuk ke arah lebih baik. Api, nak kongsi lagi ni, nak bagi pada anda supaya anda seronok dengan apa yang anda buat, supaya anda rasa feeling tu sampai pada diri anda, kerana believe setiap apa yang anda dapat sebenarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada God, daripada Allah, supaya mereka nak bagi kepada anda nilai yang baik dan anda kena appreciate diri anda sebaik mungkin kerana anda yakin setiap kejayaan tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui usaha dan grup yang bijak. Ini adalah saya punya coach. Inilah saya punya Coach Bell. Coach Bell sangat banyak membimbing kami untuk mencapai kejayaan. Sebenarnya bila kita ada leader yang baik, tak kira agama mana pun, kita ambil yang baik-baik kepada mereka. Setiap orang ada kelebihan mereka. Setiap orang ada talent mereka. So ambil kelebihan tu dan kita guna sebaik mungkin. Dan buatlah timbul rasa kasih sayang. Berkasih sayanglah sesama coach anda, berkasih sayanglah sesama grup anda, kerana saya dekat sini saya nak kongsi kepada anda, ubahlah perangai anda. Kalau anda selalu nak marah-marah, fikir balik, kalau kita nak marah-marah ni, apa yang kita dapat? Kalau kita marah-marah, apa yang kita dapat? Sebenarnya anda makan produk, hari-hari anda marah, so rugi, membazir.
Sebab apa? Bila anda makan, tapi anda selalu marah. So benda tu tak mendatangkan hasil kepada anda. Ubah, banyakkan tersenyum. Sebelum nak lakukan satu perkara, banyakkan bismillahirrahmanirrahim. Dan diakhiri dengan alhamdulillah. Itu adalah tips yang selalu saya amalkan setiap hari. Dan sebelum turun daripada rumah, sebelum turun daripada rumah, saya juga mendapat ilmu. Ilmu daripada Dr. Haida. Saya dapat ilmu juga dengan arwah Dr. Haida. Apa yang saya amalkan sebelum saya turun daripada rumah, sebenarnya kita kena niat dulu. Bacalah bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Maksudnya kita amal yang baik-baik. Kita turun daripada rumah, niat dengan kaki langkah dengan kaki kanan dan niatkan, ya Allah, hari ini aku nak berkongsi manfaat, ya Allah. Bantulah aku untuk melancarkan percakapan aku, ya Allah. Berikanlah mereka faham apa yang nak aku sampaikan, ya Allah. Sebut nama yang kita nak sharing tu, kalau tahu tak apalah. Tapi niatkan dalam hati nak sharing, nak bagi yang terbaik kepada mereka. Jangan fikir pasal nak closing VIP ke apa ke, jangan fikir lagi. Fikir nak bagi yang terbaik. Kalau dia sakit, settlekan masalah mereka. Itulah anda perlu ubah. Kalau dia sakit, settlekan masalah sakit mereka. Sebab setiap orang yang sakit, nak anda settlekan masalah sakit mereka. Tak kira kos. So kalau anda cakap berkaitan dengan kesihatan, sebenarnya saya ambil tips ini juga daripada Dr. Haida, arwah Dr. Haida. Banyak pahala kita sampaikan balik. Apa yang baik daripada dia tu kita sampaikan balik. So saya banyak berkongsi tips dekat doktor yang doktor bagi kat saya amalkan setiap hari, alhamdulillah. Dan bila saya closing orang, nak closing VIP, insya-Allah alhamdulillah tak banyak sangat isu-isu. Apa yang saya amalkan adalah saya bagi tips dari segi pemakanan produk. So bagilah tips untuk kesihatan. Sebab setiap orang yang sakit, dia nak ada solvekan dia punya problem. Dia nak selesaikan masalah kesakitan beliau. Dan bagi jadual makan mengikut kesihatan mereka. So you bagi jadual, dia akan ikut cara circle pemakanan. Tapi ikut dia punya detox, nutrisi dengan imunisasi. So ikut circle itu, anda ambil yang paling basic adalah nutrition pack untuk closing dari segi untuk SYJ pack. So bila kita dapat circle kesihatan ditambah dengan produk lain, nak closing untuk dua sisi sangat mudah sebenarnya. Nak closing dua sisi sangat mudah. Tapi anda kena believe, yakin bila anda present sesuatu, jangan lupa baca bismillah dan present dengan sebaik mungkin. Present dengan sebaik mungkin supaya anda nak bagi yang terbaik kepada semua yang anda kongsikan. Alhamdulillah. Itulah yang saya amalkan. Alhamdulillah. Saya harap sangat dekat sini sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada arwah Dr. Haida. Saya sangat sayang beliau. CBS Syida pun sangat sayang beliau kerana sikap beliau, dia seorang pemimpin yang sangat baik, yang banyak membantu kita orang, dan dia sangat membeli jiwa kita orang untuk bercakap banyak perkara-perkara baik. Alhamdulillah. So kita sedekahkan Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. So apa yang saya amalkan lagi? Saya amalkan 5 zikir pembuka pintu rezeki. Ini alhamdulillah saya amalkan setiap hari. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap hari selepas subuh ataupun sebelum subuh, saya amalkan zikir ini. Alhamdulillah, jiwa saya sangat tenang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maksudnya kalau kita dalam keadaan sedih, nak marah, tension, letih, penat, serabut, bacalah ini. Mintalah pertolongan dengan Allah sekuat mana yang anda ada. Mintalah pertolongan sebaik mungkin dengan Allah kerana dia ada bersama anda. Sebenarnya yang terbaik adalah dengan minta pertolongan. Kalau kita minta dengan manusia, manusia boleh mengumpat dekat kita. Tapi kalau kita minta dengan Allah, Allah akan bagi apa yang terbaik untuk kita waktu tu. Kalau bukan waktu tu, tapi dia akan bagi masa sikit. Tapi dia akan bagi ikut kesesuaian diri anda. Yang kedua, saya baca La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. Tiada Tuhan selain Allah, Raja yang benar. Maksudnya, kalau kita amalkan selalu, kita percaya dengan apa yang kita buat, insya-Allah dia akan dapat mendatangkan manfaat. Yang seterusnya, yang ketiga, Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maksudnya, Maha suci Allah dengan maha segala puji baginya. So, bila kita amalkan perkara-perkara baik,
Bila kita amalkan perkara-perkara baik, banyak yang baik datang daripada kita. Banyak yang baik-baik datang daripada kita. Sebab Maha Suci Allah dengan segala puji baginya, Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Agung. Yang ketiga, kita banyak-banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya semoga Allah memberi rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah berikan selawat dengan salam kepadanya. Yang kelima adalah banyakkan istighfar. Sebenarnya saya amalkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Maksudnya aku mohon keampunan dengan Allah yang Maha Agung. Alhamdulillah. So banyakkan berfikir yang baik. So bila anda berfikir negatif, mulai sekarang tukarkan mindset anda ke arah lebih positif. Believe yourself, yakin pada diri anda, apa yang baik itu datang daripada Allah. Yang buruk yang ada pada diri kita, kita cuba ubah ke arah lebih baik. Kalau kita ada leader, sayanglah leader kita. Kalau kita ada tim, sayanglah tim kita. Kerana kalau kita cakap yang baik-baik, insya-Allah yang datang baik pada diri kita balik. Apa yang buruk tu kita buang dan kita saling memaafkan itu antara satu sama lain, kerana bila kita bercakap perkara baik, yang baik juga datang pada kita juga. Betul tak Siti Ansyida? Alhamdulillah. Okay, Alhamdulillah. So itu saja perkongsian saya untuk hari ini. So kalau anda rasa seronok, type 933 untuk memberi aura yang positif pada diri anda sendiri. Type 933 untuk memberi positif kepada diri anda sendiri. Saya minta maaf kalau ada yang tersalah cakap, yang buruk tu datang pada sikap saya sendiri. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk malam ini. Kita bagi kepada CBM kita, CBM Syida kita. Alhamdulillah. Tabarakallah. Okey, terima kasih Cik Su. Seronok kan kita share malam ni. Okey, alhamdulillah sangat teruja saya pun kata bila dengar Cik Su berbicara, bercakap, rasa subhanallah memang hebat sangat-sangat. Mudah-mudahan anda pun rasa yang sama sebab kita di dalam Zoom ni kita tak nampak kan. Kita tak nampak masing-masing pun tutup video, saya tahulah anda ada di mana. Ada di depan kita pun tak ada, kita tak tahulah. Tapi kita yakin orang yang baik akan sentiasa ada bersama kita. Jadi tip yang kita sampaikan malam ni sama-sama kita amalkan. Kita ambil yang baik saja. Macam mana saya nak sebut macam anda malam ni, unsur ila man qala wala tanzur ila man qala. Jangan tengoklah siapa yang bercakap hari ini, saya Cik Su, jangan nilai kita, tapi tengoklah apa yang kita cakap. Maksudnya ala Cik Su tu, ala Syida tu, tak perlu cakap, cuma kita ambil apa yang saya cakap tadi tu sebagai panduan kita untuk bisnes hari ini, sebagai panduan untuk kita hidup hari ini. Mudah-mudahan yang baik saja yang melekat-lekat pada kita. Betul tak Cik Su? Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi sudahlah kita punya talk malam ni untuk anda, mudah-mudahan anda seronok dengan kita pun seronok dengan anda semua malam ni. Jadi sebelum kita sudahi, saya minta Sifu Syamlah sikit. Boleh? Silakan Sifu. Okay, thank you. Okay, thank you Syida, thank you Cik Su. Okay, memang thank you lah sebab mereka memang sudah ambil masa kan untuk nak ready kan hari ni punya topik. Okay, jadi kan kalau orang yang semua orang tengah kan, mereka memang cakap kisah sendiri. Sebab yang dalam Pieces Forever kan, okay, apa yang paling touching kan, atau tahu orang macam mana lah. Dulu kan setiap kali pergi ke company punya training kan, okay, tak kisahlah dulu ada manager review, lepas tu ada rally kan, okay, dulu tak ada Honami, okay, tapi ada speaker-speaker yang lain. Saya sangat suka tau tengah setiap speaker punya cerita, setiap speaker punya sharing, sebab mereka punya story kan, mereka punya cerita kan memang boleh touch, memang boleh touching punya. Itu yang saya paling suka sebab saya nampak kan dalam Forever kan ni ada satu pieces kan, dia boleh tukar kami punya nasib, dia boleh tukar kami punya kehidupan. Itu sebab mengapa kan, salah satu sebab kan saya tak miss Forever punya event, Forever punya training, sebab I suka tengah cerita. Macam pagi-pagi kan, setiap pagi ada Teppanyaki kan. Teppanyaki pun sama juga, okay. Ada banyak cerita macam hari ni kami tengah biar sharing anak dia, okay. Ya, ada eczema, okay. Itulah, okay. Mungkin satu sharing kan, satu sharing, itu yang boleh ubah banyak orang punya kehidupan. Mungkin satu sharing kan boleh ubah, okay, orang punya kesihatan. Jadi dalam Pieces Forever sangat penting lah. Kalau ikut Sifu sentiasa cakap apa, okay, jangan berhenti bercakap, jangan berhenti bersharing dan jangan berhenti menaja.
Itu yang kami harus buat punya. Okay. Sebab kan Pieces Forever ni dia cakap susah, dia tak susah. Kalau tengah kan, okay, Syida, Yasiban Syida tengah Cik Su sharing kan, okay, apa perjalanan mereka, perjuangan mereka, okay, inilah keadaan macam ni. Okay, keadaan macam ni. Okay, kami pergi berjuang. Okay, setiap kali perjuangan kan, okay, memang ada cerita dia. You orang tahu tak ini cerita apa? Ni movie apa? Siapa tahu? Siapa tahu? Okay, siapa tahu ni movie apa? Okay, tak pasti ya, tak pasti ya. Okay, ini movie kan. Dalam movie ni dia ada Iron Man, dia ada Spider-Man, okay. Jadi movie ni panggil Avengers. Panggil Avengers. Jadi kan hari ni Pieces Forever kan, kami pergi berjuang, okay. Tapi kan, you rasa tak, okay, walaupun kami pergi berjuang adalah persendirian, tapi kami balik ke Zoom, balik ke meeting kan, kami nampak banyak rakan-rakan. Okay. Sebab kami tahu kan, kalau kami nak lari dengan cepat, lari satu orang. Okay. Lari sendiri, you boleh lari dengan cepat. Kalau you nak lari dengan sangat jauh punya kan, you kena ada team. You kena ada kumpulan. Okay. Jadi kan, nak bina team, nak bina kumpulan ni adalah sangat-sangat penting. Adalah sangat-sangat penting. Okay. Sini nak tanyakan yang yang baru lepas punya TTT. Siapa ada join TTT? Siapa ada join TTT? Okay. Kalau join kan, okay, you type me dalam chat room. Siapa ada join TTT? Okay, Lily ada. Okay, Nasri ada. Yang lain? Tak ada. Elek. Tak dalam join. Syida pun. Okay, tengok. Indan pun. Okay. Suhaima, Eddie, Wilford. Okay. How about others? Okay. So, mengapa kan setiap kali kami ada buat online dengan offline event? Okay, kalau orang jualan belasan kan sekarang, market sekarang kan, okay, dia sudah jadi online dengan offline. Dia mesh. Okay, dia matching. Kami panggil apa? OMO. Okay, online mesh dengan offline. Jadi kalau hari ni you nak you Pieces Forever kan, boleh jalan lebih jauh dan lebih cepat kan, kena tahu pergi buat touching. Macam mana touching orang kan? Storytelling tu memang boleh touching orang. Okay. Jadi ilmu story, ilmu campur cerita, okay, itu boleh touching orang. Okay. Kalau untuk yang tak cukup ilmu, okay, jangan lepaskan trend the eager. Jangan lepas trend the eager. Sebab kali ni kalau untuk rakan-rakan yang sudah join TTT, okay, gerak kerja kami kan, gerak kerja kami yang sudah join TTT punya, okay, kali ni kami nak highlight berapa fighter untuk pergi join TTE. Okay. Sebab dalam masa dalam speaker group kan, kami nampak speaker-speaker semua pun sudah cakap dah, dia akan all out dan ready kan, okay, content kan, okay, yang luar biasa. Okay, isi kandungan yang luar biasa. Jadi kalau hari ni you nak buat kumpulan, okay, you nak buat kumpulan, okay. Setiap orang kan di sini kan mesti kena ada target. Tengok sekarang dalam Zoom kan masih ada 53 kawan. Okay, 53 kawan. Kalau untuk ingin nak join punya, sekurang-kurangnya jangan pergi sendiri. Okay, jangan pergi saja dengan suami isteri. Okay, jangan pergi saja dengan upline. Okay, kami harus bawa fighter, bawa downline pergi bersama-sama dan belajar sama-sama. Dan kali ini TTE memang ada aktiviti yang tak boleh cakap, tapi rasa sangat special. Sangat special. Okay, inilah akan bangunkan gegasi dalam hati. Kalau you nak you punya fighter kan, boleh bangunkan gegasi dalam hati dia, okay, dalam otak dia, okay. Inilah tempat kami harus, okay, kena bawa kami punya fighter pergi. Tapi yang paling penting kan kami daftar dulu. Yang paling penting kami daftar dulu. Okay, so inilah, okay, TTT, okay. So yang sudah join TTE, yang sudah join TTT, okay, highlight selamai boleh pergi join TTE. Okay, kami pun ada sendiri pun sakit sebab masa pergi ke TTT kan, kami ada memang kami ada PNM pergi join lah. Ada PNM join. Kali ni pun sama juga. Kami memang ada target PNM yang baru juga. Okay,
bukan Arshad PNM yang lama, fighter yang lama. Kami kena ada fighter yang baru untuk nak join TTE. Sebab ingat tak, okay, Sifu cakap apa? Dia cakap, okay, reborn. Karena masa reborn era kan, dia tak ada fighter, macam mana nak reborn? Macam mana nak reborn? Okay, cerita tentang Helang ni. Okay, Helang ni kan masa umur dia 40. Apa Helang ni buat? Okay, dia akan patahkan kuku dia. Dia akan patahkan, dia akan guna, panggil apa? Sayat kah? Bukan. Kapak dia. Mulut dia lah. Okay. Mulut dia untuk nak cabut dia punya bulu. Panggil bulu ke? Okay. Sayat dia. Cabut, habis cabut kan. Lepas tu dia guna batu, patahkan mulut dia. Sebab mengapa? Sebab umur, masa Helang kan, umur 40. Okay. Dia punya apa panggil? Okay. Tahu ke mana? Okay. Palu. Palu. Ini. Palu dia terlampau panjang. Dia tak dapat nak tangkap ikan, tak dapat nak makan. Okay. Lepas tu, itu dia punya kuku pun terlampau panjang. Tak dapat nak tangkap ikan juga. So, apa dia buat? Dia cabut semua. Okay. Dia punya bulu, dia pun cabut juga. Okay. Dia punya palu, dia pun cabut juga. Lepas tu, apa yang terjadi? Okay. Dia tahan. Okay. Bulu dia, okay, tumbuh semula. Okay. Kuku dia, tumbuh semula. Lepas tu, palu dia pun tumbuh semula. Dan, okay, dia akan hidup 40 tahun lagi. Inilah, okay, cerita tentang Helang. Jadi, kalau kami nak reborn, kami kena fikir kan, okay, berapa okay, fighter palu yang kami ada. Kalau you orang ada join Sifu punya Tapanaki kan, yang bagi punya kan, Sifu cakap apa? Angsa yang sakit. Angsa yang sakit. Okay. Sebab you kena tahu, okay, business ni kami perlu angsa. Okay. Jadi semua orang di sini kan, okay, kami mesti nak ambil peluang TTE ni sebab ada masa lagi. Okay. Cepat pergi convince selamai fighter yang boleh untuk nak join, okay, dalam TTE. Okay. So, rasa hari ni 3 minit lagi, okay, untuk okay, apa tu? Ada. Okay. Di sini kan, yang TTT kan ada juga tau. Dan TTE ni, okay, ada leader tali Semenanjung, ada leader tali Sabah Sarawak. Okay. Nak tahu kan sini ada tak siapa yang tali Sabah Sarawak punya leader yang akan datang untuk nak join TTE? Tag me dalam chat room. Datang tali Sabah dengan Sarawak sampai ke Semenanjung untuk nak join TTE. Ada tak? Siapa sudah daftar, siapa join? Okay, okay, tali Sibu. Okay, dia akan fight. Dia akan fight tali, okay, tali, okay, Borneo, okay, tali Sarawak sampai ke sini untuk nak belajar. Jadi tengok kan, okay, inilah sikap. Kalau kami nak percaya, kami harus belajar. Okay, so, okay, rasa untuk malam ni, okay, before ending kan, seperti biasa, kami boleh apa? Slogan. Okay, kalau boleh kan, okay, buka kamera sekali, okay, sama-sama kami nyanyikan lagu. Lepas tu sampingan nyanyi lagu kan, sampingan apa buat apa-apa kau, kami akan, okay, nyanyikan lagu. Okay, kalau boleh cepat, okay, buka you punya kamera, okay, kami ambil gambar dan kami boleh nyanyikan lagu. Okay, saya ambil gambar dulu. Okay. Buka video. Siapa boleh buka video? Jom. Terima kasih Syida dengan Cik Su, sharing betul. yang best malam ini. Semangat betul. Okay. So, ready ya? 1, 2, 3. Okay, lagi satu muka surat. Okay. 1, 2, 3. Okay. So, jom sama-sama buka mic dan nyanyikan lagu untuk nak ending. Yes, no limit. Go. Millionaire. Kita menang dan juara.
Yes, no limit, go, 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 billionaire. Yes, no limit, go, 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 billionaire. Yes, no limit, go, 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 billionaire. Okay, thank you semua yang join. Thank you Sibian Syida, thank you Jesu. Okay, Thank you. good Thank you. night. Okay, bye bye. Bye-bye. Bye. Good night.